Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Zamri dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Paul Kenny Chong bernombor matriks P116562 akan membentangkan tajuk kajian saya bagi penulisan akademik 2, iaitu meneroka kehendak industri, strategi pembelajaran berasaskan integrasi teknologi di dalam pendidikan TVET. Okey, pengenalan. Kenapa perlu integrasi teknologi? Seperti yang dinyatakan oleh UNESCO UNIVOC 2022, salah satu tujuan adalah untuk merevolusikan pendidikan bagi memastikan pendidikan TVET kekal relevan dan menarik dan meningkatkan pengetahuan literasi digital di dalam perubahan dunia pekerjaan. Yang seterusnya, berdasarkan Stanley dan rakan-rakan 2018, menyatakan tujuan integrasi teknologi adalah sebagai pendidikan inklusif untuk menyediakan peluang dan cabaran kepada pelajar ke arah dunia yang lebih moden. Dan menurut UNESCO UNIVOC 2020 juga, kemahiran baru perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar pada masa kini, di mana banyak peralatan baru dan teknologi baru yang perlu diteroka oleh pelajar-pelajar dan sememangnya perlu digunakan di peringkat institusi TVET. Okey, untuk penyataan masalah, bagi kajian ini, menurut Davis dan West 2014, hasil pembelajaran dan pengintegrasian teknologi di peringkat TVET masih rendah. Itu adalah antara isu yang sering terjadi di peringkat pendidikan TVET. Kajian Hassan dan rakan-rakan pada tahun 2021 mendapati pengintegrasian teknologi di dalam pendidikan TVET juga masih rendah kerana pendidikan TVET masih mengamalkan pendekatan bilik darjah yang tradisional. Okey. Dan seterusnya adalah Hamid dan rakan-rakan pada tahun 2023 menyatakan permintaan industri dan penawaran pihak institusi perlu dikaji secara mendalam. Dan oleh yang demikian, pengkaji berpendapat bahawa perlu satu penerokaan secara mendalam untuk mengenali kehendak industri pada masa kini untuk diaplikasi di peringkat pendidikan TVET. Okey. Seterusnya adalah objektif dan persoalan kajian. Okey. Objektif pertama bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti strategi pembelajaran berasaskan integrasi teknologi yang bersesuaian. Dan persoalan, apakah strategi pembelajaran berasaskan integrasi teknologi yang bersesuaian diadaptasi ke dalam pendidikan TVET tersebut berdasarkan perspektif pekerja industri. Okey, itu adalah objektif dan persoalan kajian pertama. Dan objektif kedua adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran tersebut. Dan persoalan kajian pula, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran tersebut berasaskan integrasi teknologi berdasarkan persepsi pekerja industri. Okey. Untuk bahagian yang berikutnya, bagi sorotan literatur, pengkaji akan menggunakan kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan strategi pembelajaran secara integrasi teknologi dan faktor-faktor pemilihan integrasi teknologi tersebut berdasarkan kajian-kajian lepas dan kajian-kajian yang berkaitan. Okey, dan
Antara kajian tersebut adalah kajian daripada Ulfatin Rakan-Rakan 2023 iaitu kajian terkini, dan Maksum, Dori dan Purwanto pada tahun 2020. Strategi pembelajaran aktif di mana secara inquiry dan ada juga pembelajaran secara situasi kerja sebenar dan inovasi pembelajaran. Kebanyakan strategi pembelajaran aktif ni adalah melibatkan satu aktiviti pembelajaran. Sebagai contohnya adalah pembelajaran yang dibuat secara e-learning, blended learning, flipped classroom dan lain-lain yang berkaitan dengan integrasi teknologi bagi melihat tahap pembelajaran pelajar di mana tahap pengetahuan pelajar adalah berbeza-beza. Jadi berdasarkan pembelajaran aktif ni, kita dapat lihat sendirilah nanti bagaimana strategi tersebut memberi impak yang bersesuaian yang mana boleh diaplikasi ke dalam kurikulum pendidikan TVET, termasuk kajian daripada MUKLAS berkaitan dengan aktiviti kolaboratif. Kolaboratif adalah salah satu aktiviti yang berkaitan dengan strategi pembelajaran lah, di mana strategi tersebut boleh digunakan juga memandangkan kolaboratif ini melibatkan pembelajaran aktif antara peserta-peserta ataupun pelajar. Antara faktor-faktor pemilihan strategi pembelajaran tersebut berdasarkan kajian-kajian lepas, terdapat beberapa kajian berkaitan terutamanya faktor-faktor persekitaran pendidikan, maksudnya perubahan sistem dan teknologi. Jadi persekitaran pendidikan sentiasa berubah-ubah. Lepas tu, faktor perubahan permintaan dan kemahiran semasa oleh pihak industri. Faktor persekitaran pembelajaran berbeza-beza kerana persekitaran pembelajaran adalah berbeza-beza mengikut tahap pelajar, dan pengalaman pembelajaran juga akan dikaji sebagai satu bahan literature review. Bagi kajian ini, pengkaji akan menggunakan kaedah kajian reka bentuk kualitatif di mana penerokaan akan dibuat secara temu bual, separa berstruktur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti artikel akan digunakan sebagai dokumen sekunder untuk menyokong penyertaan daripada informan. Dan informan adalah terdiri daripada 8 orang informan yang terdiri daripada pekerja-pekerja industri daripada pelbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeza-beza, daripada Petronas Carigali dan Petronas Malaysia Liquid Natural Gas MLNG di Miri dan Bintulu. Hasil daripada dapatan kajian berdasarkan objektif 1 dan persoalan kajian 1 berdasarkan dapatan daripada informan daripada sesi temu bual yang dilaksanakan, didapati beberapa tema yang telah muncul, iaitu strategi. Salah satu adalah kepentingan penggunaan pembelajaran yang diamalkan di peringkat industri, di mana mereka melaksanakan e-learning, di mana e-learning adalah satu kaedah mengulang-ulang video pembelajaran, dan strategi tersebut adalah lebih kepada kombinasi teks dan visual, di mana ia adalah satu pembelajaran secara tutorial di atas talian dan bersemuka, dan informan menyatakan bahawa perkara ini sangat bersesuaian untuk diadaptasi di peringkat institusi TVET. Selain tersebut, strategi pembelajaran aktif di mana secara pengalaman dan situasi kerja sebenar sangat memain peranan, dan secara inquiry
dan secara kolaboratif. Jadi strategi-strategi yang dikena pasti hasil daripada temu buat informan adalah seperti yang dinyatakan. Untuk objektif kedua, dapatan kajian mendapati faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja-pekerja industri ini adalah pemilihan tersebut adalah atas faktor organisasi di dalam pembangunan kompetensi. Yang kedua adalah faktor persekitaran kerja yang memerlukan latihan. Yang ketiga adalah faktor kesesuaian kerja dan di dalam pembangunan kompetensi. Dan yang keempat adalah faktor personality lah. Dan faktor personality lebih kepada bagaimana seseorang pekerja industri tersebut menonjolkan diri dan menonjolkan kemampuan diri. Dan hasil daripada informan tersebut, saya dapat mewujudkan tema-tema dan subtema dan menghasilkan satu dapatan faktor-faktor bagi menjawab objektif kedua dan persoalan kajian 2. Okey, di dalam perbincangan, bagi strategi pembelajaran, teks dan visual, dan satu lagi adalah pembelajaran secara aktif. Okey, bagi objektif 1, ia telah disokong oleh kajian literatur yang dilaksanakan oleh Firmansyah yang menyokong bahawa bagi pembelajaran ialah satu strategi pembelajaran secara teks dan visual di mana ia adalah satu pembelajaran aktif. Jadi, bagi Firmansyah, pembelajaran seperti ini sangat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Dan bagi Hardiani dan rakan-rakan 2020 menyatakan bahawa terdapat peningkatan prestasi pelajar lah selepas penggunaan strategi pembelajaran aktif seperti yang diamalkan di peringkat industri Petronas itu sendiri. Bagi objektif kedua, faktor persekitaran dan faktor organisasi dan faktor-faktor lain yang seperti dinyatakan sebelum ini, ia disokong oleh kajian literatur, kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Coursera pada 2020 menyatakan 68% bersetuju menyatakan faktor flexibility. Okay. Flexibility adalah antara kenapa pemilihan ini dilaksanakan, faktor-faktor inilah. Dan laporan pemantauan daripada UNESCO pada tahun 2021, 70% pelajar menyatakan bahawa ia memberi faktor flexibility kepada pelajar bagi pemilihan strategi pembelajaran ini. Okey, secara kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa kajian ini pendidikan telah mengubah cara pembelajaran dengan menggabungkan teknologi dengan kaedah tradisional. Okey. Dan ia telah digunakan di peringkat industri. Dan di industri, kaedah pembelajaran ini telah meningkatkan kompetensi. Dan ia adalah baik untuk diaplikasi di peringkat institusi pendidikan TVET kerana ia telah digunakan dengan baik di peringkat industri yang telah dilawati dan dikaji. Okey, cadangan kajian lanjutan. Pengkaji mencadangkan kajian boleh dilaksanakan bagi melihat impak. Okey, impak dari sudut motivasi, kompetensi pelajar. Dan salah satu lagi adalah pengkaji mencadangkan kajian secara gabungan, mixed method lah, kuantitatif dan kualitatif untuk kita menilai keberkesanan strategi pembelajaran ke atas pelajar. Kerana kita dah lihat secara melalui penerokaan kerja industri dan kita perlu meneroka pula bagi pelajar semasa dan graduan TVET.